Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zawratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab hikam kita. Dan waalaikumsalam bagi siapa yang memberi salam kepada Ustaz dan juga kepada sesiapa yang di mana saja berada, di Pasir Gudang, di Negeri Sembilan, di Kedah, di Melaka, di Kuala Lumpur dan seumpamanya, di mana saja mereka berada. Walaupun kita berada dalam keadaan duduk di rumah masing-masing, tetapi kita mohon kepada Allah agar kita semua ditulis di kalangan orang yang berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pembahasan kitab kita, kitab hikam pada malam ini, kita sampai masih lagi di dalam muka surat 9. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kaifa yashruku qalbu suwari akhwani muntabi'atun fi mir'atihi. Betapa maksudnya, betapa bercahaya hati segala rupa. Betapa bercahaya hati segala rupa akhwan itu berupa di dalam hatinya. Apa maksudnya? Kaifa yashruku qalbun, bagaimana hati seseorang itu ingin bercahaya. Bagaimana hati seorang itu ingin bercahaya, sedangkan akwanu muntabi'atun fi mi'atihi, sedangkan segala rupa akwan itu berupa di dalam hatinya. Jadi sekarang ini kita membicarakan mengenai perjalanan mata hati, yakni petunjuk supaya mata hati kita ini benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia ada berkaitan dengan perkara yang kita bicara sebelum pada ini. Maka sebelum pada ini kita membicarakan seseorang itu nak hatinya bersih, hatinya benar-benar memberi manfaat, dia kena bertafakur, dalam waktu yang sama dia kena uzlah. Namun uzlah seseorang itu tidak dapat menyucikan mata hati dia. Kerana apa? Kerana bagaimana hati dia nak bercahaya sedangkan suwarul akhwan muntabi'atun fi mir'atihi. Maknanya dikatakan bahawa rupa akhwan itu muntabi'atun, yakni berada ia, berupa ia, tercetak ia di dalam mir'atihi. Mir'ah asalnya makna cermin. Maknanya dalam cermin, yang dimasukkan cermin itu adalah mata hati. Selamat datang Haji Haslin daripada Johor, insya-Allah. Dan selamat datang semua. Maka dikatakan bahawa bagaimana hati seseorang itu ingin bercahaya sedangkan di dalam cermin hatinya itu ada suwarul akhwan, ada gambaran-gambaran alam. Apa maksud gambaran-gambaran alam ini? Gambaran alam ini, maka dikatakan di sini, maka ketahui olehmu bahawasanya hati itu sir yang latif. Hati itu sir yang latif, yakni rahsia Allah, rahsia yang lembut, yang latif, yang ditaruhkan Allah Ta'ala bagi manusia di dalam dadanya pada pihak lambung kiri. Pada hati
Maknanya di dalam hati seorang itu, hati ini ada pada belah dada belah kiri. Belah kiri dan segumpal daging. Segumpal daging. Berupa segumpal daging yang berada di sebelah kiri. Itu kita tengok dia panggil hati. Hati dari segi zahir. Tetapi pada hati yang ada pada dada kita belah kiri ini tersimpan rahsia-rahsia. Di situlah hati seseorang tadi ada rasa gembira, ada rasa duka, ada rasa ingat, ada rasa lupa. Itu tersimpan pada hati itu. Dan hati itu menempati kenderaannya dan tiap-tiap anggota jasad itu askarnya. Maka hati bagaikan kenderaannya. Hati bagaikan kenderaannya. Dan juga jasad itu, anggota jasad itu adalah askar dia. Askar dia dan hati itu raja. Dan hati itu raja. Dan bagi raja itu ada dua muka. Dan satu muka menilik ia kepada dirinya dan kepada segala askarnya. Dan satu muka menilik ia kepada Tuhannya. Maka gambaran dikatakan bahawa bagaimana hati kamu nak bercahaya, sedangkan gambaran alam itu masih ada di dalam hati kamu. Maka dikatakan bahawa maksudnya, apabila seseorang hamba Allah telah menjauhkan diri daripada makhluk, seperti dia beruzlah, menjauhkan diri daripada makhluk, dia beruzlah. Yang kita bicara dah kemarin, uzlah dan dia bertafakur. Maka dalam keadaan macam itu, kita tidak mampu mendatangkan cahaya. Mampu mendatangkan cahaya sebab apa? Sebab hatinya masih terkait, terpegang, tertambat dengan akwaan. Apa maksud akwaan? Akwaan ini, yakni alam. Apa maksud alam? Seperti masih terikat dengan harta bendanya. Masih terikat dengan harta benda, masih terikat dengan kekayaannya, masih terikat dengan kedudukannya. Kalau orang alim masih terikat dengan pengaruhnya, masih terikat dengan kemasyhurannya. Maka selagi mana hati masih terikat, masih lagi memikirkan tentang harta benda, pangkat, nama, kedudukan dan sebagainya, maka pastilah tujuan yang dimaksudkan untuk menuju kepada Allah Ta'ala itu tidak akan berjaya. Maka macam mana hati kamu nak bercahaya? Sedangkan hati kamu ini masih lagi terikat dengan akwaan, yakni benda yang berkaitan dengan dunia. Seperti apa? Seperti harta kekayaan. Jadi kita dalam melakukan ibadat, kalau boleh, jangan sampai hati kekayaan kita ini, jangan sampai harta mengganggu kita beribadat. Harta jangan bimbang. Allah Ta'ala telah jaminkan akan harta. Begitu juga dengan kedudukan. Begitu juga dengan apa-apa yang ada. Selagi mana benda itu ada dalam hati kita, sebagaimana hati kita masih lagi berkait dengan perkara tersebut, seperti harta, kekayaan, kedudukan dan seumpamanya, maka kamu tidak akan berjaya membersihkan akan hati kamu. Hati kamu tidak akan berjaya. Maka dikatakan pastilah tujuan yang dimasukkan, yakni menyucikan mata hati kita menuju kepada Allah, supaya hati kita bersih untuk menghadap kepada Allah Ta'ala dengan sempurna, tidak akan berjaya. Kenapa? Kerana hati kita masih lagi terpaut dengan alam, yakni dengan akwaan, seperti harta benda, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Maka alam dunia ini begitu terpaut rapat dalam hati manusia. Terpaut rapat dalam hati, maka apabila seseorang itu hatinya terpaut dengan dunia, maka disitulah dia tidak akan menemui cahaya, dia akan menemui kegelapan. Maka matanya itu tidak akan membawa kepada cahaya, membawa kepada kegelapan. Sebab itu dikatakan dalam kitab tadi, menyatakan bahawa hati tadi ini, dia ada tentera dia, ada askar dia, dan dia raja, dia boleh tumpukan pada askar. Maka hati ini ada dua. Maknanya hati ini, maknanya dia kena memandang salah satu. Kalau dia memandang kepada dunia, maka dia tidak akan berjaya memandang kepada hadrat Allah. Tetapi dia akan berjaya memandang kepada hadrat Allah
apabila di dalam hatinya dia berjaya menyelesaikan, mengingati perkara yang berkaitan dengan alam, berkaitan dengan dunia. Kata guru saya, dunia ini terdiri daripada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kenderaan. Maknanya pakaian, makanan, minuman, kemudian kenderaan, kemudian pakaian, kemudian kenderaan, maskan, tempat tinggal, ini dunia. Dan ini kadang-kadang boleh melalaikan kita, memikirkan tentang kenderaan lalu lalai ibadat, memikirkan tentang tempat tinggal, rumah lalu lalai beribadat, memikirkan tentang makan, minum, fikir tentang makan, minum. Orang-orang soleh dahulu dia makan apa yang ada. Nah, maka dalam keadaan macam itu, memikirkan makan, minum ataupun memikirkan pakaian yang seumpamanya, akhirnya membawa seseorang itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak salah kita nak fikir makan, minum, rumah dan sebagainya, tetapi pastikan jangan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata seseorang hamba itu duduk di dalam kegelapan. Kenapa duduk dalam gelap? Kerana hatinya itu, maknanya mata hatinya itu tidak memandang kepada hadrat Allah, memandang kepada akuan, kepada alam tadi. Maka demikianlah tidak akan dapat mendatangkan cahaya bila hati kita tidak mendatangkan cahaya, bila mana hati kita ini dikeruhkan dengan selain daripada Allah yang terdiri daripada akhwan. Sebab itu dikata di sini, suwarul akhwan, gambaran dunia itu, muntabi'atun fi mir'atihi, tertanam, tercetak ataupun terlekat di dalam cerminnya. Maka kita tengok gambaran cermin. Cermin kalau betul-betul bercahaya, kita boleh tengok wajah kita dalam cermin. Tetapi kalau cermin itu akhir sekali dalam keadaan orang panggil dia sawan, dalam keadaan kelabu, disebabkan kotoran-kotoran, akhirnya tak nampak cahaya, tidak ada wajah kita dalam cermin tadi. Sebab apa? Sebab ada kotoran pada cermin tadi. Begitulah gambaran hati kita. Kalau hati kita ini gelap, maka tak dapat melihat hadrat Allah. Tak dapat melihat hadrat Allah, hati kita ini dalam keadaan gelap. Maka terhijab kita dengan Allah Ta'ala. Tetapi bila hati kita bercahaya, selepas kita bertafakur, kita beruzlah, bertafakur, sehingga kita, dalam tafakur, dalam uzlah, jangan ada hati kamu tadi, mata hati kamu terpaut dengan akhwan. Terpaut dengan akhwan. Bila terpaut dengan akhwan, maka akhir sekali kamu tidak akan berjaya melihat ataupun tidak akan berjaya mendatangkan hati kamu bercahaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah. Dan seandainya kamu tidak melihat Allah, pastikan Allah melihat kamu. Rasakan bahawa Allah melihat kamu. Maka kamu beribadat seperti kamu melihat Allah. Ini ada berkaitan dengan mata hati. Apabila mata hati kamu sudah tadi tidak memandang kepada akhwan, tidak memandang kepada selain daripada Allah, tidak memandang pada dunia, kamu boleh tumpu kepada ibadah kepada Allah. Kerana hati kamu sudah tidak disibuk lagi dengan dunia. Maka ketika itu hati kamu bercahaya. Tetapi selagi mana hati kamu sibuk dengan fikir dunia, maka dikatakan bahawa hati kamu tidak bercahaya dan terhijab kamu kepada Allah, terhalang kamu beribadat pada Allah. Jadi ingat, maka macam mana kita nak hilangkan akhwan dalam hati kita? Adakah ingat, kita jangan disibukkan hati kita memikirkan dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita, seperti harta benda menyebabkan kita lalai. Orang kaya seperti Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf, dia sahabat yang kaya, tetapi hatinya bercahaya, ingat kepada Allah Ta'ala. Harta benda yang banyak tidak terganggu. Jadi sesiapa yang diluaskan rezeki, yang mendengar kuliah ini, pastikan jangan kamu memikirkan tentang harta benda dunia.
Begitu juga itu orang yang ada harta. Begitu juga orang yang kurang harta. Mana sebab itu kita perlu bekerja. Jangan dikatakan kita nak menyucikan hati kita, kita tinggalkan dunia. Dunia kena ambil. Tetapi ambil sekadar perlu. Cari dunia supaya melepaskan kamu dalam hati kamu tadi. Kamu cari dunia supaya hati kamu tidak sibuk memikirkan tentang dunia. Jangan kamu tidak mencari dunia. Tolak dunia, jangan. Ambil dunia. Tetapi sekadar yang perlu. Baik, ada satu cerita yang menarik. Ada satu orang tuan guru. Tuan guru ni, maknanya tuan guru ini, dia ini hidup pagi, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Apa maksudnya? Dia bercari. Kadang-kadang dia pergi ke sungai cari ikan. Ada ikan dia makan. Tak ada dia berlapar. Begitulah keadaan dia. Hidup susah tuan guru ini. Dan satu hari anak muridnya berjumpa dengan tuan gurunya. Dia minta izin, wahai tuan guru, saya ingin musafir. Maka bertanya tuan guru tadi, kamu mau musafir ke mana? Kata tuan guru tadi, saya mau musafir ke tempat sekian-sekian. Kata tuan guru tadi, kalau kamu mau pergi ke sana, di sana ada satu orang sahabat saya, sahabat aku, seorang tuan guru besar di sana, alim besar di sana. Kalau kamu sampai, kamu pergi ke sana, kamu jumpa sahabat saya tadi, kamu katakan, kamu maknanya sampaikan salam saya kepadanya dan minta dia nasihatkan saya. Tengok orang dulu. Dia pesan anak murid, kalau kamu jumpa orang alim, minta nasihat. Ada dia alim. Maka dalam keadaan macam itu, anak murid dia kata, baik tuan guru, saya akan sampaikan salam saya dan saya akan minta nasihat daripadanya untuk tuan guru. Maka pergilah anak murid tadi, pergilah ke sana. Sampai ke tempat yang dituju tadi, dia pun mencari. Mana nama tuan guru sekian-sekian? Maknanya, mana tuan guru sekian-sekian nama? Maka orang pun tunjuk. Bila orang tunjuk, anak murid dia tadi, dia pun pergi, terkejut dia. Kenapa? Kerana dia tengok tuan guru tadi rumah dia besar. Tuan guru saya rumah kecil saja. Tuan guru saya hidup miskin, zuhud. Tapi tuan guru sini rumah besar. Kemudian dia tengok pula dekat rumah dia tadi ada khadam-khadam. Mula-mula dia pun fikir tak nak pergilah. Betul ke ni rumah tuan guru? Tapi oleh kerana ingat amanah tuan guru, dia pun pergi. Bila dia pergi saja, dia bagi tahu saya ada bawa amanah daripada tuan guru saya. Maka dibenarkan dia masuk. Jumpa dengan tuan guru. Bila dibenarkan masuk, dia pun tengok dijamu dengan makanan yang lazat. Dan ada khadam-khadam pula. Hidup mewah dengan makanan yang lazat. Jadi dia pun heran. Macam mana tuan guru ini? Cinta kepada dunia. Hidup penuh dengan dunia. Dia fikir macam tu. Maka akhir sekali selepas dijamu makan, dia pun bagi tahu, saya datang bawa amanah tuan guru saya. Apa amanahnya? Yang pertama, tuan guru saya sampaikan salam kepada tuan guru. Tuan guru tadi jawab, Waalaikumsalam. Dan yang kedua, tuan guru saya pesan, dia minta tuan guru tolong nasihatkan dia. Dia minta nasihat daripada tuan guru. Jadi tuan guru saya minta nasihat kepada tuan guru. Tuan guru ini bila dengar macam itu, dia pun tanya, macam mana keadaan tuan guru kamu? Tuan guru saya keadaan dia miskin, hidup makan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Oh begitu. Kalau begitu aku nak nasihat kepada tuan guru kamu. Aku nak nasihat tuan guru kamu, maknanya nasihat pada tuan guru kamu, katakan pada tuan guru kamu, jadi-jadilah. Kalau bahasa Terengganu, jadi-jadilah maknanya. Cukuplah. Jadilah kamu kejar ke dunia. Katanya, jadi-jadilah kamu ingat ke dunia. Dia pesan kepada tuan guru yang miskin tadi. Jadi-jadilah kamu, cukuplah kamu. Khabar kepada tuan guru kamu, cukuplah daripada ingat ke dunia. Jadi-jadilah kejar ke dunia. Dia pun terkejut. Dia nasihat begitu pada tuan guru saya. Tuan guru dia. Kan tuan guru dia miskin. Tuan guru ni kaya. Tapi begitulah. Kadang-kadang orang-orang sufi ini tak faham. Kita tak boleh tengok makna zahir. Maka anak murid ni pun balik.
sampai jumpa tuan guru yang miskin. Jumpa tuan guru yang miskin, lalu pun dia pun berkata, saya sudah jumpa dengan sahabat tuan guru di sana dan saya telah sampaikan salam. Alhamdulillah. Ada tak dia datangkan nasihat pada saya? Ada tuan guru. Apa nasihatnya? Nasihatnya dia kata kepada tuan guru jadi-jadilah kerja ke dunia. Dia kata begitu. Tuan guru ni miskin, jadi-jadilah kerja ke dunia. Bila dengar macam itu, tuan guru itu menangis. Dia rasa hairan. Dia bertanya, kenapa tuan guru menangis? Katanya, benarlah apa yang dinasihatkan dia kepada aku. Maka hairan dia. Benar kata, sedangkan tuan guru sana kaya, tuan guru miskin. Sepatutnya tuan guru yang miskin nasihat yang kaya, jadilah kerja dunia. Katanya tuan guru yang miskin tadi kata, ya benar. Adapun aku setiap hari fikir bagaimana aku mau makan. Adakah ada makanan apa tu ataupun tidak ada makanan. Sehingga kadang-kadang terganggu ibadat aku. Disebabkan kemiskinan aku ini terganggu ibadat. Kadang-kadang aku fikir ada makanan ke tak ada makanan hari ini. Sedangkan dia, Allah cukupkan dia rezeki pada dia, dia sudah tidak ada dalam hatinya memikir lagi tentang rezeki. Kerana Allah Ta'ala telah cukupkan rezeki kepadanya. Maka di sinilah kita kena faham mengenai fungsi kita mencari rezeki. Kemudian bagaimana kedudukan hati kita. Jadi pastikan hati kita ini jangan terpaut dengan harta benda dunia. Kita beribadat kepada Allah Ta'ala, dalam kita beribadat kepada Allah Ta'ala, hati kita ini jangan ada terpaut. Letaklah dunia itu di tangan kamu, jangan sampai dunia masuk di dalam hati kamu. Maka dalam keadaan itu, apabila sahaja dunia itu masuk dalam hati, maka sinar makrifat yang ada dalam hati kita ini akan terpadam ataupun menjadi gelap. Maka dalam keadaan macam itu, tidak dapatlah menumpu hatinya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kena faham sesuatu yang ada di dalam hati kita ini yang merupakan cahaya, hanya perlu memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memandang kepada Allah, hati tetap ingat kepada Allah, hati hidupkan dengan berzikir. Para jamaah hidupkan dengan berselawat, hidupkan dengan berzikir. Di siang hari kita masuk kerja, kita bekerja, maknanya kita buat kerja dengan rezeki yang kita cari tadi, tetapi hati ingat kepada Allah supaya hati kamu bercahaya. Maka demikianlah dikatakan bahawa seseorang tadi apabila sahaja dia ini memikirkan tentang alam, tentang dunia, maka dalam keadaan itu tidak membawa kepada hatinya bercahaya. Ada yang bertanya muka surat berapa? Ni kitab Jawi lama ini muka surat 9. Muka surat 9. Tapi kalau yang terjemahan itu saya tidak tahulah maknanya muka surat berapa tu. Tapi kalau tidak silapnya matan hikam matan yang ke-13. Baik, kita tengok. Kemudian dikatakan bahawa muka yang awal itu muntabik di dalam matanya. Jadi dikatakan ada dua muka. Satu muka mata hati kita, ada dua muka dia pandang. Hati kita memandang, sama ada memandang kepada yang pertama, memandang kepada segala askarnya, katanya memandang kepada askar. Dan satu lagi menilik kepada raja, ataupun satu mata memandang kepada dunia, satu mata memandang kepada hadrat Allah Ta'ala. Maka muka yang awal, iaitu muka yang memandang kepada dunia tadi, muntabik di dalam matanya, terlekat dalam matanya. Sebab itu mata kita, kalau kita banyak memandang kepada dunia-dunia yang indah, akhirnya dunia itu masuk dalam hati kita. Kerana sesungguhnya inna dunya hulwun khadiratun, dunia itu indah menawan. Jadi akhirnya sekali mata tadi apabila sahaja memandang kepada muka yang awal tadi, iaitu muntabi'atun di dalam matanya segala rupa akhwat, maka hati kita ini yang memandang kepada keindahan, memandang kepada alam yang banyak tadi, memandang kepada alam, dan mata hati itu akal. Dan mata hati itu akal, dan selama lagi akal itu di bawah rita'ul qauni, maka qalbu itu ditawannya. Okey, baik. Jadi dikatakan bahawa
mata hati kita ini apabila mata hati kita apabila memandang kepada alam, memandang kepada dunia, memandang kepada dunia, akhirnya hati kita ini maknanya tertutup dengan tutupan alam tadi. Oleh kerana kita memandang kepada dunia, maka hati kita tertutup dengan pandangan dunia tadi. Baik, kalau kita banyak melihat, kita tengok rumah-rumah yang indah, akhirnya hati kita ingat macam mana nak buat rumah indah. Kalau kepada kenderaan, maknanya kalau kita tengok kepada maknanya perniagaan yang menjanjikan kekayaan, akhirnya hati kita akan ingat kepada itu. Hati ini akan melihat kepada memandang dia, hati dia akan terlekat dengan apa yang kamu lihat. Hati itu akan terlekat dengan apa yang kamu lihat. Itu jaga-jaga apa yang banyak kita lihat tadi, maka itulah yang ditawan. Sebab tu dia suruh lihat wajah orang-orang yang soleh, contohnya lihat wajah-wajah ulama, ataupun lihat Al-Quran, lihat benda-benda yang baik, supaya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau tidak, akan ada ghita'ul qaum. Apa makna ghita'? Penutup. Maknanya tutupan alam itu menutup mata hati kamu. Menutup mata hati kamu. Maka qalbu kamu tadi, hati kamu ditawan. Ditawan dengan apa? Dengan alam, ataupun dengan dunia. Disebabkan dunia tadi menutup hati kamu. Sebab itu dalam hidup kita terlalu boleh memikirkan banyak tentang dunia. Banyak orang fikir tentang apa hari ni? Banyak orang fikir tentang rezeki, tentang harta benda. Fikir nak berniaga, fikir nak simpan duit banyak. Duit banyak ini terpedaya dengan nombor je sebenarnya. Maknanya tengok nombor banyak, 10,000, 30,000, terpedaya gitu saja. Kalau kita belanja sikit je sebenarnya. Padang-padang boleh ke orang ni? Kita rosak boleh ke pomen? Maknanya kita sakit boleh ke doktor, ataupun boleh kepada maknanya farmasi kalau kita sakit. Begitulah hak kita pegang-pegang sebenarnya, hak benda-benda tertawan dalam hati itu akhir sekali sebenarnya sedar tidak sedar menutup mata hati kita untuk memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi hingga apabila dihilangkan ghita' daripada, apa makna ghita'? Tutupan. Apabila tutupan hati tadi dihilangkan. Baik, macam mana? Uzlah tafakur. Mana kita uzlah, kita tafakur. Dalam tafakur dan uzlah, dalam kita bertafakur itu jangan ada dunia masuk. Jangan ada dunia masuk. Maka apabila dihilangkan ghita' itu daripadanya, tutupan tadi daripada hati tadi, maka hilanglah akal yang tertambat. Hilanglah akal kita yang tertambat tadi. Akal kita tadi yang tertambat tadi. Sebab apa dikatakan hati ini, pada hati itu sampai kepada akal kita. Bila saja hati banyak melihat, baik contohnya, mata banyak melihat kepada keindahan dunia. Ada orang suka kenderaan, maka dia tengok kenderaan masuk dalam hati. Bila masuk dalam hati, akal kita pun bergerak. Macam mana kita nak dapat kereta macam ni juga. Akhirnya sekali kita sembahyang saja, maknanya sembahyang saja menyebabkan kita ni hati kita tertambat dengan apa yang kita ingat. InsyaAllah. Satu lagi, jadi kena jaga-jaga benda-benda yang melibatkan kepada tutupan hati. Baik. Kemudian jadi soalan-soalan ni mungkin Ustaz jawab ke dia lah. Kita baca ni insyaAllah. InsyaAllah agar dibebaskan daripada segala kejahatan riba dan seumpamanya. Baik. Maka dikatakan bahawa maka hilanglah yang tertambat, akal yang tertambat itu, dan zahirlah asar, zahirlah kesan-kesannya, kesan-kesan kebaikan, sehingga dan bercahayalah anwar, bercahayalah akan cahaya hatinya. Bila hati sudah bercahaya, duduk dalam cerah.
Duduk dalam cahaya Allah. Bila duduk dalam cahaya Allah, boleh berjalan tak? Boleh jalan tak menuju Allah duduk dalam cahaya? Boleh. Disebut dalam hadis, sembahyang itu cahaya, baca Quran cahaya, ataupun kita buat senang ibadat itu mendatangkan cahaya. Cahaya itu bukan cahaya di akhirat aja, bermula daripada cahaya dalam hati kita. Bila kita buat ibadat, dia datang cahaya dalam hati. Bila datang cahaya di dalam hati itu yang percaya, kita mudah berjalan. Orang yang banyak beribadat, banyak cahayanya dalam hati, maka mudah dia beribadat kepada Allah. Tetapi orang yang maknanya kurang ibadat, maka tidak banyak cahaya. Bila dicampur dengan maksiat, maka terpadam cahaya. Bila terpadam cahaya, maka tidak boleh berjalan. Macam orang berjalan di tempat yang gelap, satu ada cahaya lampu suluh, kan mudah berjalan. Satu tidak ada cahaya duduk dan gelap, kan payah nak berjalan. Maka demikianlah dikatakan bahawa seseorang tadi apabila dalam hatinya banyak cahaya, disebabkan dalam hati itu sudah tidak memikir lagi dunia, maka ketika itu datanglah cahayanya. Maka menilik ia dengan nurnya, maka dia menilik dengan cahaya Allah Ta'ala yang ditaruh di dalam batin hati, sehingga memandang dia dengan cahaya hati, dengan cahaya Allah yang ditaruh di dalam hati manusia. Sebab itu dikatakan bahawa bila Allah Ta'ala menanam ataupun mendatangkan cahaya di dalam hati seorang tadi, dia akan jadi lapang. Hatinya lapang, hatinya tenang. Hatinya lapang, tenang. Dalam waktu yang sama, dengan arti kata seseorang tadi, dikatakan bahawa apabila sudah cahaya tadi, sudah lapang tenang, mudahlah dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan bahawa mata hati itu telah datanglah yang hak dan hilang yang batin. Bila Allah Ta'ala campak di dalam mata hati tadi bercahaya, maka dia dapat melihat yang mana yang benar, yang mana yang batil. Mana yang benar, mana yang batil. Sebab tu hari ini kita dalam melakukan ibadat, kadang-kadang kita dalam melakukan ibadat, kita pun jadi ragu-ragu tentang ibadat kita. Itu jadi masalah. Sebab apa? Sebab hati kita ni ada lagi gangguan-gangguan yang kita tidak dapat menumpu hati kita kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang menutupi hati kita? Dunia. Dunia yang macam mana? Dunia mendatangkan dosa. Yang mendatangkan dosa, kegelapan. Baik, kita tengok. Jadi bagaimana kesimpulan dia? Bagaimana hati kamu nak bercahaya? Bagaimana hati kamu nak bercahaya? Sedangkan dalam hati kamu masih lagi terlibat, masih lagi ada dunia dalam hati kamu. InsyaAllah. Dunia boleh ambil pegang, dunia duduk tangan saja. Hati tumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua, persoalan yang kedua. Am kaifa yawhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Dan betapa berjalan ia kepada Allah Ta'ala padahal ia tertambat dengan segala syahwatnya. Bagaimana kamu nak berjalan kepada Allah sedangkan kamu lagi tertambat dengan nafsu kamu? Tertambat dengan nafsu kamu. Bagaimana kamu nak berjalan kepada Allah Ta'ala sedangkan hati kamu masih tertambat dengan nafsu? Tabiat manusia macam mana? Maka orang yang tertambat itu tiada boleh ia berjalan. Dia yang sudah tertambat tadi, hatinya tertambat dengan nafsu, dia tidak boleh berjalan. Begitulah bagaimana kalau orang yang diikat oleh jalan. Binatang yang diikat, dia tambat, tidak boleh nak bergerak jauh. Maka demikianlah tak boleh jalan dia kepada Allah. Maka tiadalah boleh kembali kepada Allah. Dia tidak boleh berjalan kepada Allah. Kerana apa? Kerana hatinya tertambat dengan nafsu daripada pertambatan syahwat. Keinginan syahwat dia tadi. Apa dia tertambat tadi? Kita tengok tadi ya. Dan sesungguhnya tiadalah dapat berjalan dengan alam tabiatnya. Tak boleh berjalan selagi mana kamu duduk dengan alam tabiat kamu. Alam tabiat kamu apa? Tabiat manusia. Kenapa? Suka makan, minum banyak-banyak. Itu tau. Suka makan, minum banyak-banyak. Itu tabiat alam manusia. Maknanya. Lagi suka apa? Suka tidur banyak-banyak. Macam mana kita nak beribadat pada Allah? Kita suka tidur banyak. Bagaimana kita nak beribadat pada Allah? Kita suka makan banyak-banyak. Kata guru saya, kata mu nak makan banyak boleh, tapi mu kena ibadat banyak. Maknanya.
Dan pastikan sifat manusia ini, kamu selagi mana duduk dalam syahwat kamu kerana tabiat manusia ini suka apa? Suka makan minum. Maka kita nak berjalan pada Allah, kita kena kurang makan minum. Tabiat manusia ini suka tidur banyak. Maka kita nak berjalan kepada Allah Ta'ala, kita kena kurangkan tidur. Tabiat manusia ini suka apa? Suka cakap banyak. Maknanya, cakap yang baik-baik tak apa, tapi cakap yang lalai. Maka kita nak berjalan kepada Allah, kita kena kurangkan cakap. Ataupun kita bercakap yang baik-baik sahaja. Dan sifat manusia ni suka apa? Suka hati dia bertemu orang, bercakap dengan orang, ataupun bergaul dengan orang. Maka kamu nak berjalan pada Allah, kamu kena kurang bergaul dengan orang. Maknanya kamu kena banyak beruzlah. Maknanya beruzlah. Dan sebab itu dikatakan, selagi mana syahwat ada pada kamu, kamu tidak akan berjaya untuk berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya tiadalah dapat berjalan pada alam tabiat selagi mana duduk dalam alam tabiat kamu. Suka makan, suka tidur, suka cakap, suka sembang lebih-lebih, suka gurau lebih-lebih, suka banyak ketawa dan seumpamanya, kamu tidak akan dapat berjalan kepada hadrat Allah Ta'ala. Maknanya tidak akan dapat berjalan kepada hadrat Allah Ta'ala. Maka kerana demikian itulah lazim meninggalkan segala syahwat. Maka oleh kerana itu nak berjalan, kena tinggalkan syahwat. Bukan senang kita nak belajar ini, mudah. Kita nak amal itu payah sebenarnya. Untuk meninggalkan segala syahwat ini, bagi orang yang berkehendak kepada jalan Allah. Bagi orang yang berkehendak kepada jalan Allah Ta'ala, jikalau yang mubah sekalipun, walaupun yang harus sekalipun. Apa dia harus? Makan minum. Satu hari Imam Ahmad Ibn Hanbal maknanya telah menjemput gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana keadaan Imam Ahmad? Sangat gembira. Kerana apa? Kerana Imam Ahmad didatangi, tetamunya adalah gurunya. Maka sangat gembira lah. Kita pun kalau guru kita datang rumah kita, tak ada lah, paling kita gembira. Maknanya kerana apa? Kerana ingat, jangan tolak tetamu ya. Kalau tamu datang jangan tolak. Kerana apa? Tetamu ni dia datang rumah kita, dia bawa rahmat. Dia bawa rahmat masuk dalam rumah kita. Bila dia keluar saja, dia keluar habis bala-bala yang ada dalam rumah kita. Sebab tu orang yang selalu didatangi tetamu, lihatlah rumah dia duduk dalam keadaan baik, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita jadi tetamu, jangan lama-lama. Sebaik-baik tetamu ni kalau boleh 3 hari sudah. Kecuali tuan rumah tak boleh balik, itu lain lah maknanya. Baik, Imam Ahmad didatangi oleh gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i datang, maka dijamu dengan makanan yang lazat. Maka terkejut Imam Ahmad dan anak dia, tengok dari jauh, rupanya Imam Ahmad itu, Imam Syafi'i makan banyak. Selama ni Imam Syafi'i tak makan banyak, tapi makan banyak. Lalu anak dia berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kamu mengatakan Imam Syafi'i ini seorang yang soleh. Seorang yang soleh, maknanya mengikuti sunnah Nabi. Tetapi aku tengok bahawa Imam Syafi'i ini makan banyak, sedangkan Rasulullah tidak makan banyak. Imam Ahmad pun rasa hairan juga. Tapi Tok Guru tak nak kata benda lah, maknanya dah lah makan banyak. Kemudian aku tengok Imam Syafi'i banyak tidur pula. Lepas makan dia tidur pula. Dah lah dia tidur, bangun terus semayang, tak ambil semayang pun. Jadi akhirnya ringkaskan cerita, Imam Ahmad pun, baiklah kalau begitu nanti saya akan tanya dengan Imam Syafi'i sendiri. Maka dia tanya Imam Syafi'i mengenai keadaan Imam Syafi'i makan banyak. Kenapa? Sebab tu kita makan banyak, sebab kita ikut Imam Syafi'i gitu kan. Jadi kita tengok orang kita makan banyak sebab ikut Imam Syafi'i, makan banyak, tidur banyak. Baik, kenapa Imam Syafi'i makan banyak dan adakah Imam Syafi'i ini tidur? Lalu dikatakan bahawa lepas pada tu Imam Syafi'i berkata, ya benar, Imam Syafi'i ini adalah orang yang sentiasa makan sedikit sebenarnya. Tetapi oleh kerana makanan itu dihidang oleh orang yang soleh seperti Imam Ahmad. Ingat, makanan yang dihidang oleh orang soleh ini
berkat sebenarnya. Maka oleh kerana Imam Ahmad ini orang yang soleh, maka makanannya banyak berkat, maka aku makan banyak supaya aku dapat banyak keberkatan. Jadi kalau orang tanya kenapa makan banyak, senang je jawabnya, sebab makanan kamu berkat banyak, batu kami makan banyak supaya berkat banyak, katanya. Maka Imam Syafi'i kata kerana Imam Ahmad ni makanan dia berkat, maka dia makan banyak. Kemudian tidur pula. Tidur dia kata sebenarnya aku tidak tidur. Aku dalam keadaan bertafakur. Dalam aku bertafakur tu Allah Ta'ala beri aku menyelesaikan beberapa masalah agama. Mana tu Imam Syafi'i. Sebab tu dalam kuliah orang-orang kita ni, kalau tidur-tidur tu kita kata tak tidur tu, itu bertafakur. Maknanya. Baik. Kemudian terus bangun semayang. Oleh kerana Imam Syafi'i tidak tidur, oleh kerana aku tidak tidur, maka semayang wuduk aku tidak batal, sebab tu aku bangun terus sembahyang. Ini keadaannya. Baik, kita tengok. Lalu dikatakan bahawa kamu tidak akan dapat menyucikan hati kamu selagi mana ada syahwat-syahwat. Maka dalam mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya hubungan kita semakin dekat. Namun ia tidak berjaya semakin dekat. Kenapa? Kerana hati kita masih lagi tertakluk dengan kehendak-kehendak nafsu. Nafsu syahwat tadi. Maka dalam keadaan macam itu tidak akan berjaya hati kita dalam keadaan berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dikatakan bahawa maka orang yang tertambat itu tiada boleh berjalan dan tiada boleh kembali kepada Allah daripada pertambatan syahwat. Maka seumpama dia diikat. Dia ikat nak berjalan tak? Dia boleh jalan. Begitulah dia diikat dengan apa? Dia diikat dengan nafsu. Bukan dia kita. Kita ni diikat dengan nafsu. Akibat daripada kita diikat dengan nafsu, sebab tu hati kita tidak tenang. Dan kita berat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka sesungguhnya tiadalah dapat berjalan pada alam tabiat kepada had Allah Ta'ala. Tak akan kamu ikut tabiat kamu tak akan dapat berjalan kepada Allah. Oleh kerana itu demikian, itu lazim meninggalkan segala syahwat. Maka tinggalkan segala syahwat bagi orang yang berhendak berjalan kepada Allah Ta'ala, walaupun perkara mubah sekalipun, walaupun perkara yang harus sekalipun. Kalau perkara harus pun kita tidak boleh sampai kepada Allah kalau kita berlebih-lebihan, apatah lagi perkara makruh dan seumpamanya. Jadi kalau boleh, maknanya sedaya upaya kita meninggalkan kehendak-kehendak nafsu yang melalaikan kita kepada Allah. Kerana demikian itu, kata setengah mereka itu, yakni para ulama, bermula sengatan tebuan di atas badan yang luka. Tebuan sengat di atas badan yang luka, maknanya itu lebih mudah sembuh, lebih mudah daripada sengat syahwat atas hati orang yang tawajuh. Maknanya atas hati orang yang nak tawajuh pada Allah disengat oleh nafsu. Allah payah nak hilang sengatan nafsu. Macam kita kata kemarin lah, maknanya sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Ada setengah ulama mengatakan sengatan beberapa ekor kala di atas tubuh-tubuh yang luka itu lebih ringan dibandingkan sengatan syahwat-syahwat atas hati yang menghadap kepada Allah. Begitulah maknanya, payah. Maka ingat ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah berkata kepada Nabi Daud, hendaklah engkau memberi peringatan kepada kaum engkau. Hendaklah engkau memberi peringatan kepada kaum engkau tentang bahayanya syahwat, bahayanya nafsu, kerana segala hati tadi tergantung padanya syahwat. Hati tadi payah nak berjalan pada Allah kerana tergantung padanya segala syahwat keduniaan, dan juga menyebabkan akal kamu terhijab, menyebabkan kamu jauh daripada Allah. Katanya Allah pada Nabi Daud, hai Nabi Daud, hendaklah kamu beri peringatan kepada kaum kamu bahawa tentang bahayanya syahwat. Kerana segala hati hamba Allah yang bergantung dengan syahwat ke dunia itu, berarti akal mereka terhijab dan juga dia jauh daripada aku, yakni jauh daripada Allah.
Jadi apabila sahaja hati tadi telah terhambat dengan ataupun hati tadi telah terikat dengan syahwat, tidak akan mampu dia untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi, ini yang terakhirnya, am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabatihi ghafalas. Dan atau betapa loba ia akan masuk kepada hadrat Allah. Bagaimana kamu tamak, kamu terlalu ingin untuk masuk kepada hadrat Allah, padahal ia tiada menyucikan diri. Wa huwa lam yatatahhar, padahal dia tidak menyucikan dirinya min janabatil ghafalat, dirinya daripada janabah segala lalainya. Bagaimana kamu ini nak kepada Allah Ta'ala? Bagaimana kamu nak datang kepada hadrat Allah sedangkan kamu tidak dapat menyucikan, kamu masih lagi janabah daripada segala kelalaian. Maknanya janabah apa? Janabah makna junub ni makna jauh. Kamu kena jauh daripada ibadat. Sebab apa kamu berjunub? Maka begitulah kamu jauh dengan Allah selagi mana kamu berjunub janabah itu daripada segala kelalaian. Baik, maka maksud daripada masuk kepada hadrat Allah Ta'ala itu iaitu tiap-tiap waktu perlihat di dalam hamba akan dirinya di dalam kudrat Allah. Apa dia masuk hadrat Allah? Masuk seseorang itu ke hadrat Allah ialah dengan arti kata dia melihat bahawa dirinya di dalam kudrat dan iradat Allah, di dalam iradat Allah, sehingga hilang dalam kudrat dia. Dia dapat hilangkan kudrat dia, tidak merasa dirinya ada kudrat kecuali kudrat Allah. Maka tiap-tiap waktu perlihat di dalam hamba akan dirinya di dalam kudrat Allah. Maksud dia duduk dalam hadrat Allah, setiap masa, setiap saat dia melihat dia berada di dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Sebab itu katanya setengah orang ulama, tidak aku melangkah kecuali aku sentiasa mengingat bahawa boleh jadi aku ada lagi kehidupan ataupun tiada. Kerana apa? Dia telah melihat dia duduk di dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawasanya Allah Taala menilik ia kepadanya, maka selama pandangnya demikian itu, maka iaitu di dalam hadrat Allah. Selagi mana dia memandang kepada hadrat Allah, maka ketika itu masih lagi dia itu selama itulah Allah menilik dia. Dia di dalam lindungan Allah, dalam pandangan Allah, selagi mana dia memandang tidak ada kudratnya kecuali kudrat Allah. Tidak ada dirinya. Tidak ada dirinya kecuali semuanya di dalam bantuan Allah, dalam kudrat iradat Allah. Inilah orang yang sampai hadrat Allah. Dia tidak merasa memiliki, dia tidak merasa milik amal, dia tidak ada yang gagah kecuali Allah, tidak ada kekuatan. Sehingga dia merasakan ketika mana dia mengangkat takbir itu, maknanya bukan kudrat dia, tapi itu kudrat Allah yang Allah beri kepada dia. Orang yang macam ini sudah tidak ada lagi perasaan sombong. Sebab apa? Dia merasa dia tidak ada miliki lagi. Kita kenapa rasa sombong? Sebab kita rasa milik kita ada harta, kita ada ilmu, kita ada ibadat. Merasa ada itulah menyebabkan seseorang itu tidak sampai kepada Allah. Kerana merasa ada di situlah ada wujud yang lain daripada wujud Allah. Maknanya ada kudrat lain daripada kudrat Allah Ta'ala. Maka selagi mana kamu seseorang itu merasa dia berada di dalam kudrat Allah, selagi itu dia dalam tilikan Allah, pandangan Allah. Dan maka apabila berpaling ia daripada pandangan itu, bila dia berpaling saja daripada pandangan itu, aku sudah beribadat, aku sudah rasa ilmuku sudah baik, maka ketika itu dia merasa, maka bila dia berpaling daripada pandangan itu, maka keluarlah ia daripadanya, maka keluarlah dia daripada pandangan Allah. Sebab itu kita ini ibadat-ibadat yang kita lakukan ni banyak lagi nafsu. Banyak lagi nafsu kerana kita lagi memandang wujud diri kita. Memandang wujud diri. Sebab itu awal-awal kita dah bicara, kalau kamu banyak amal sekalipun, jangan berasa banyak. Jangan berasa banyak amal.
Kalau kamu sudah infak pada orang, setiap hari kamu infak, setiap hari buat live, masuk dalam Facebook, cerita gini dan seumpamanya, jangan merasa kita sudah baik. Setiap hari buat kuliah contohnya, jangan berasa kita sudah bagus. Kita dapat jawab soalan mereka, jangan berasa kita sudah alim. Maknanya kerana manusia ni bila dia sudah merasa wujud pada dirinya, tak kira wujud pada ilmunya, merasa ada ilmu, merasa ada kekuatan, masa bila ada rasa saja, maka ketika itu Allah sudah tidak menilik kepadanya, Allah sudah tidak memandang kepadanya. Bagaimana kamu nak masuk kepada hadirat Allah? Ketika itu kamu sudah merasa sudah ada kudrat lain pada kudrat Allah. Maka ketika itu keluarlah ia daripada hadirat Allah Ta'ala, wa'iyyazubillah. Maka yang dikehendaki daripada janabah, macam mana kamu nak dekat dengan Allah sebab kamu ada janabah? Bagaimana kamu nak masuk masjid sedangkan kamu berjunub? Gitu gambarannya. Kerana jauhnya junub ni mana jauh. Sebab tu bila dia berjunub dengan sebab-sebab tertentu, maka dia tak boleh ibadat, dia tak boleh sembahyang. Sebab apa? Sebab dia berjunub. Dia kena jauhkan daripada sembahyang. Maka dikatakan bahawa ya dikehendaki daripada janabah itu kerana jauhnya, seperti yang tertegah atas orang yang bersifat janabah. Seperti orang yang berjanabah, berjunub, masuk dalam masjid, dia ditegah masuk dalam masjid, begitulah orang yang junub kelalaian. Maknanya hati lalai, maka dia ditegah untuk masuk di hadirat Allah. Maka tegah daripada masuk masjid, tertegah daripada baca Quran, tertegah dan tertegah atas orang yang bersifat dengan janabah lalai. Begitulah janabah lalai. Orang yang lalai tertegah, dia tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak zikir. Orang yang berjunub, begitulah kamu tak boleh ingat kepada Allah, kamu tak boleh masuk kepada Allah Ta'ala. Hati kamu maknanya tak akan dekat dengan Allah. Kamu tak boleh dekat dengan Allah. Sebab apa? Lalai. Dan tiada suci hatinya daripada masuk ke hadirat ilahiyah. Kenapa tak boleh semayang? Sebab ada kotoran, tak boleh semayang, kena mandi dulu. Demikianlah maknanya kamu tak boleh masuk kepada hadirat Allah kerana hati kamu tidak suci, kamu kena mandi dengan taubat. Gitu. Kerana bahawasanya hadirat ilahiyah itu suci. Di sini mana nak masuk kepada hadirat Allah Ta'ala itu suci, jadi masuk kepadanya melainkan yang telah suci daripada janabah lainnya, kecuali kamu kena sucikan daripada janabah lalai. Kamu boleh masuk masjid kecuali setelah suci dengan mandi. Dah, janabah lalai nak suci dengan apa? Janabah lalai nak suci dengan taubat, dengan banyakkan taubat, tafakur, taubat, zikir, syubah. Tafakur, taubat, zikir, suhbah. Suhbah ni bersahabat dengan orang soleh, orang soleh ataupun dengan guru mursyid. 4 perkara tafakur, taubat, zikir, suhbah dengan orang soleh, bersahabat dengan orang soleh. Kemudian dikatakan lagi, dan kata Syekh Hijazi radhiyallahu anhu, maka daripada hadirat Allah Ta'ala itu iaitu hakikat qalbi. Hakikat qalbi yang dinamakan Baitur Rabb. Masuk ke dalam maknanya ke dalam ke hadirat Allah Ta'ala itu iaitu bukan masuk rumah dah, ini berkaitan dengan hakikat yang ada dalam hati kamu. Hati kamu tadi, mana yang berkaitan dengan hati kamu tadi dinamakan baitu, masuk dalam rumah Allah. Masuk dalam rumah Allah hati kamu tadi. Sebab tu hati kena zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Maknanya kerana bahawasanya apabila telah hilang segala penyakit hati, bila sudah hilang penyakit hati tadi, dan suci daripada keruh basyariah, bila penyakit hati tadi yang hati ingin kepada tabiat manusia tadi, apabila sudah suci tadi dengan zikir, taubat, dengan tafakur, bersahabat dengan orang soleh tadi, telah suci daripada keruh basyariah, keruh daripada segala sifat kemanusiaan, suka makan, suka tidur, suka bergaul, suka sembang, dan seumpamanya, daripada segala khatir, segala lintasan yang radiah, yang lintasan-lintasan yang buruk, yang keji. Sehingga tak ada dah dalam hati kita fikir-fikir yang buruk-buruk.
maka zahirlah di dalamnya anwaru ilahiyah, maka zahirlah di dalamnya cahaya-cahaya ketuhanan, maka jadilah hadrat daripada hadrat Allah, maka masuklah dia di dalam hadrat Allah. Hadrat Allah. Dan selagi ada pada hati itu bersifat adat tabi'i, selagi mana hati kamu ada sifat adat kemanusiaan, tabiat manusia, suka makan, suka minum, suka tidur, suka bergaul, suka sembah, suka sangat banyak ketawa, maknanya suka pada lalai, yang istirol atasnya sehingga kamu sibuk dengan tabiat tadi. Sibuk nak makan, sibuk nak fikir kenderaan, sibuk nak fikir harta benda, sibuk nak fikir kerja, daripada segala ahwal makhluk, daripada segala hal keadaan manusia tadi, maka tiadalah masuk kepada hadrat yang mulia. Kamu tidak akan boleh masuk kepada hadrat Allah. Sebab tu jangan sibuk-sibuk sangat. Sibuk duk fikir kerja, sibuk duk fikir projek, sibuk duk fikir macam-macam duk fikir tadi sampai lupa kita pada Allah. Maknanya maka jauh kita dengan Allah, tak boleh masuk dengan dia dekat dengan Allah, hadrat Allah. Dan yang terakhir ni, panjang lagi, masa kita sudah habis masanya. InsyaAllah lah kita akan sambung akan datang malam besok insyaAllah dengan izin Allah, dengan perbahasan yang kita sambung daripada muka surat 10. Muka surat 10 mengenai petunjuk kepada mata hati. Jadi ingat, mata hati kamu tidak akan mendatangkan cahaya apabila muntabi'atun aqwan, suara aqwan tertancap di dalam hati kamu gambaran dunia. Satu, jadi dunia maknanya penghalang kita beribadat. Yang kedua, hati kamu tidak akan boleh berjalan kepada Allah selagi mana hati kamu terpaut dengan nafsu. Maka yang kedua, nafsu menghalang kamu daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itu yang kedua tentang nafsu. Yang ketiga, macam mana kamu ingin sangat masuk kepada Allah taala, tamak nak masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu tidak suci daripada kelalaian hati kamu. Jadi lalai juga datang daripada apa? Biasanya lalai daripada disebabkan kadang-kadang disebabkan makhluk, orang yang kita, ataupun disebabkan syaitan yang melalaikan kita. Itu tidak akan mampu kamu nak berjalan, nak masuk pada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga kita boleh beramal. Moga-moga saya doakan antum bertemu dengan orang yang saleh, guru yang mursyid, guru yang murabi yang saleh, yang dapat membimbing antum semua, kamu semua kepada jalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz hanya memberi petunjuk sahaja, tapi ustaz bukan ahlinya untuk nak membimbing orang, kerana kita bukan orang alim dan kita bukan orang saleh. Kita ada orang yang banyak dosa, yang bercakap apa yang Allah berikan kepada kita sahaja. Moga-moga kita semua mendapat kebaikan di sisi Allah. InsyaAllah kita sambung malam besok pula. Jadi kalau boleh jangan ke mana-mana, bersama dengan saya bicara ilmu, kitab hikam. Maknanya insya-Allah moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiba. Allahumma aftah alaina abwaba fahmin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rasa masa sekejap loh rasanya, insyaAllah. Padahal sudah hampir 1 jam dah bersama kita. InsyaAllah kita jumpa malam besok pula. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.